Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pensyarah Dr. Zawawi. Okey, menjawab kepada soal tugasan yang keempat. Hari ini saya akan membuat satu perbentangan berkaitan isu pendidikan murid berkeperluan khas beserta analisis kepada isu tersebut. Okey, kita teruskan. Okey, isi kandungan. Yang pertama, isu yang dipilih. Yang kedua, kesan kepada murid. Yang ketiga, cara mengatasi dan juga rujukan. Okey. Isu yang dipilih ialah isu pengasingan dan program integrasi murid berkeperluan khas itu sendiri. Okey, di mana semasa saya menjalani praktikum, cukup ketara, sangat ketara isu ini tertonjol di depan mata saya sendiri, dan saya rasa isu ini memberi impak yang mendalam kepada murid berkeperluan khas yang rendah ataupun minima. Daripada Zarin Ismail, Safani Bari dan So Bun Seng 2004. Di mana maksudnya di sini, walaupun dah PPKI integrasi kebanyakannya dah ada di kebanyakan sekolah di Malaysia, namun integrasi sosial itu sendiri, integrasi sosial maksudnya pencampuran sosial antara murid aliran perdana dan juga murid khas, di mana perkara tersebut tidak mencapai ke tahap yang optimum lah, masih lagi berada di tahap yang rendah, di mana perkara tersebut berlaku disebabkan oleh beberapa faktor yang disebabkan oleh sistem integrasi di sekolah itu sendiri, dan juga isu pengasingan yang saya akan analisis sebentar lagi. Kita teruskan. Okey, pengasingan dalam murid berkeperluan khas. Kenapa saya kata isu pengasingan dalam murid berkeperluan khas ni merupakan isu yang sangat sensitif ataupun isu yang sangat hangat dalam pendidikan khas? Kerana sebab pertamanya saya melihat sendiri dan mengalami sendiri situasi ini di semasa saya menjalani praktikum di sekolah lama, dan saya merasakan tidak adil bagi murid-murid ataupun kanak-kanak khas ini. Dia asingkan sendiri daripada kelompok-kelompok daripada arus perdana lah, di mana yang pertama, kumpulan asing diasingkan daripada kanak-kanak normal di dalam sistem pendidikan dan aspek pengajaran dan pembelajaran. Maksudnya di sini, kanak-kanak itu sendiri diasingkan daripada sesi PDPC guru-guru tersebut. Contoh apabila ada apa-apa program di sekolah, arus perdana saja dititik beratkan, diberi keutamaan lah. Namun apabila kalau murid pendidikan khas sentiasa berada di tahap yang terakhir ataupun pada yang terakhir lah, di mana selalu dikebelakangkan, tidak diutamakan ataupun tidak disametarafkan dia punya penerimaan input tersebut. Maksudnya di sini, kalau apa-apa program didahulukan murid arus perdana, tidak didahulukan kedua-dua sekali. Nampak di sini nampak pengasingan di sini dilebihkan kepada arus perdana. Dan sistem pengajaran dan PDP bertumpu dan berfokuskan kepada murid arus perdana saja. Namun kalau bagi murid pendidikan khas, tidak diberikan penekanan yang tertumpu lah. Di situ menampakkan kelebihan hanya diberikan kepada murid arus perdana saja. Dan yang kedua, program integrasi, di mana kanak-kanak murid berkeperluan khas di program integrasi diasingkan atas sebab tertentu oleh guru. Okey, ini contohnya apabila berada di dalam kelas program integrasi itu sendirilah, di mana guru mengajar dalam kelas, namun terdapat seseorang pelajar murid khas itu sendiri yang membuat kesalahan. Contohnya macam mengacau ataupun membuat gangguan semasa guru mengajar, membuat bunyi, membuat bising, dan guru membuat sistem ataupun arahan pengasingan, di mana murid diasingkan dalam kelas, duduk di satu sudut atau berada di luar kelas. Maksudnya didenda lah. Dan apabila berlaku perkara tersebut, apabila murid diasingkan, akan berlaku kesan yang buruk lah kepada diri murid itu sendiri. Ini dua aspek ni menjadi isu yang sangat tegang dalam pengasingan dalam murid berkeperluan khas. Sebab sebagai guru kena lebih faham murid-murid berkeperluan khas itu sendiri. Sebab apabila guru tak faham murid itu, jadi murid dia jadi macam tidak bersemangat untuk
menjalani proses pengajaran PDPC oleh guru. Okey, kita teruskan kepada isu integrasi. Tadi isu pengasingan murid, ini isu integrasi itu sendiri. Maksudnya isu integrasi program PPKI di sekolah. Apa isu dia? Maksudnya apa aspek dalam isu itu? Antaranya lah waktu rehat yang berlainan. Di mana kalau kita lihat kebanyakan PPKI di sekolah, waktu rehat dia tidak sama dengan murid arus perdana. Mungkin disebabkan kesukaran untuk kawalan murid, sebab ialah murid mereka khas semuanya macam susah nak dikawal, takut dia mengganggu murid arus perdana. Disebabkan tu diasingkan dan waktu rehat mereka berada di waktu yang berbeza lah. Contohnya murid-murid mereka khas, mereka rehat terlebih awal dan diikuti apabila mereka dah habis rehat, diikuti pula dengan murid arus perdana. Dan yang kedua, di mana yang isu integrasi ni kita lihat di mana apabila mereka diasingkan, mereka contohnya program di sekolah pun mereka diasingkan apa semua. Dan apabila kita lihat isu integrasi ni menjadikan murid mereka khas ni hanya berbincang, berinteraksi, berkomunikasi hanya sesama kelompok mereka saja. Mereka tak dapat untuk berkomunikasi dan berborak dengan kelompok-kelompok arus perdana. Disebabkan mereka tergolong dalam PPK integrasi ini. Apabila mereka tergolong dalam PPK integrasi ini, segala apa-apa aktiviti, apa-apa program, kelab persatuan hanya di PPK integrasi. Dan kita lihat kalau PPK integrasi bangunan dia khas, bangunan mereka khas. Jadi mereka tak sekelompok ataupun sekumpulan dengan bangunan-bangunan arus perdana, menyebabkan mereka susah nak berjumpa ataupun berkomunikasi, nak berborak, membuat tali persahabatan, mewujudkan tali persahabatan sangat sukarlah bagi mereka. Jadi ini isu-isu yang saya dapat lihat ataupun saya dapat nilai, saya dapat analisis daripada pengalaman saya sendiri semasa menjalani praktikum di sekolah lama saya. Jadi bagi saya isu yang saya terangkan ataupun saya analisis ini sangat perlu diberi penekanan yang serius lah dalam sistem pendidikan di Malaysia ni, terutama sekali bahagian pendidikan khas. Itu saja. Okey, kita teruskan kepada kesan kepada murid. Okey, jadi bila dah berlakunya isu-isu ini di sekolah, isu-isu ini di dalam kalangan murid, sudah tentulah dia akan memberi kesan yang mendalam kepada murid, kesan yang buruk lah terutamanya. Okey, jadi kita lihat kesan-kesan dia. Yang pertama, wujudnya jurang sosial antara murid berkeperluan khas dengan normal. Okey, jika kita lihat contoh, saya ambil contoh macam waktu rehat je lah. Waktu rehat saja dah berlainan, di mana murid pernikah khas waktu rehat dia lebih awal, murid arus perdana waktu rehat dia selepas murid pernikah khas. Jadi tak ada waktu untuk murid pernikah khas dan murid arus perdana untuk berborak. Jadi dekat situ kita dah lihat wujudnya jurang sosial antara murid MBK dengan normal. Yang kedua, kanak-kanak normal tidak dapat mengenali dan memahami murid-murid MBK. Jika kita lihat kanak-kanak normal dan kanak-kanak murid MBK khas ni tidak dapat untuk bersemuka, bangunan pun lain-lain. Jadi bila tak dapat berjumpa, balik pun tak sama waktu. Jadi bila tak dapat berjumpa, tak dapat kenal, apa-apa program pun tak dapat nak bersama. Jadi mereka tak dapat mengenal satu sama lain. Jadi di situ murid arus perdana sendiri dia sukar, dia susah untuk nak faham bagaimana proses PDPC berlangsung oleh murid arus perdana dan murid PKS itu sendirilah. Dan yang ketiga, rasa malu dan sedih. Dan apabila murid PKS ni diketepikan, lagi-lagi mereka selalu dihina oleh murid arus perdana, sebab murid arus perdana sendiri tidak faham macam mana situasi yang dialami oleh murid PKS. Sudah tentulah mereka akan rasa sedih. Murid PKS ni mereka sangat menekankan emosi mereka. Mereka sentiasa rasa malu, rasa sedih. Mereka rasakan diri mereka tak setara dengan murid-murid normal. Dan yang terakhir, takut dan tidak mempunyai semangat sekolah. Jadi kita lihat di sini apabila murid-murid pernikah khas itu sendiri selalu diasingkan oleh guru, apabila program kat sekolah pun diasingkan, di kelas sendiri diasingkan, macam didenda macam yang saya bentangkan tadi, huraikan tadi. Dan secara tak langsung mereka rasa macam tiada keseronokan bagi mereka untuk ada ke sekolah. Jadi kalau macam
mereka seronok, ada benda yang boleh buatkan mereka rasa nak je ke sekolah. Jadi datang semangatnya mereka ke sekolah tu. Tapi apabila aspek-aspek tu tak ada dalam diri mereka, menyebabkan mereka rasa macam takut dan tidak bersemangat untuk ke sekolah. Itulah dia kesan-kesan kepada murid yang dapat saya huraikan untuk isu-isu yang telah saya bentangkan. Okey, jadi kita lihat bagaimana cara untuk kita mengatasi mengatasi isu pengasingan dan integrasi pendidikan khas, murid berkeperluan khas ni, daripada terus membelenggu murid-murid pendidikan khas ni. Okey, kita lihat. Okey, bila kita lihat, kita teliti balik Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025, di mana dalam bahagian pengurusan pendidikan khas ada menyatakan pelan tindakan iaitu menganjak kepada pendidikan inklusif. Jadi untuk pengetahuan, pendidikan inklusif ni di mana murid berkeperluan khas dan murid arus perdana digabungkan dalam satu kelas, di mana murid berkeperluan khas dan murid arus perdana menjalani proses PDPC bersama-sama dalam satu kelas, dalam satu kelompok yang samalah. Maksudnya mereka digabungkan. Itu dah dia inklusif. Jadi dengan cara menjalani ataupun menjalani pendidikan inklusif ini secara tidak langsung akan meningkatkan lagi sosialis mereka, meningkatkan tali persahabatan mereka, meningkatkan mereka punya kemahiran berinteraksi, lepas tu mewujudkan tali persahabatan antara mereka. Jadi mereka akan rasa peluang bagaimana untuk menjadi bagaimana rasanya menjadi setaraf ataupun setara dengan kanak-kanak normal ataupun murid arus perdana lah. Jadi pelan pembangunan ataupun pelan tindakan menganjak kepada pendidikan inklusif ni tak boleh dibuat secara terus. Dia berperingkat. Dia ada 3 gelombang. Yang gelombang pertama mengukuhkan asas sedia ada. Gelombang kedua meningkatkan pelaksanaan inisiatif. Gelombang ketiga menilai dan menyatukan inisiatif. Okey, kita lihat pada gelombang pertama mengukuhkan asas sedia ada. Gelombang ini dah lepas, di mana dia bermula daripada tahun 2013 hingga tahun 2015, di mana mengukuhkan asas sedia ada. Dia tertumpu kepada guru-guru tu sendiri. Guru-guru perlu kukuhkan persiapkan diri dia dengan ilmu-ilmu, segala ilmu yang perlu untuk mengajar murid-murid pendidikan khas lah. Maksudnya mereka, guru-guru ini sendiri kena tahu, kena pakarkan diri mereka tentang inklusif itu sendiri. Macam mana inklusif itu memberi manfaat kepada murid-murid, memberi manfaat kepada sekolah, memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak lah, murid normal dan juga murid pendidikan khas. Selain itu mengukuhkan asas, jadi mereka kena faham apa yang mereka perlu lakukan untuk mensiapsediakan diri mereka untuk menjadi guru yang terbaik bagi mengajar murid yang program pendidikan inklusif inilah. Okey, gelombang kedua dilihat pada tahun 2016 hingga tahun 2020. 4 tahun dan dah lepas, dan masih lagi kita masih lagi pada gelombang kedua, nak masuk ke gelombang ketiga. Namun gelombang kedua ini masih lagi berjalan sebab ada lagi segelintir sekolah yang masih tidak mengamalkan ataupun tiada program pendidikan inklusif itu sendiri. Jadi bila kita lihat pada gelombang kedua pada tahun 2016-2020 meningkatkan pelaksanaan inisiatif. Maksudnya di sini gerak kerja guru-guru ataupun pihak pentadbiran pihak sekolah itu sendiri. Okey, saya bagi contoh. Okey, contoh tu dah ada sendiri dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Dia dah nyatakan. Maksudnya contohnya macam mewujudkan satu kelab rakan sebaya, di mana kelab rakan sebaya tu adanya program inklusif. Di mana program inklusif, di mana dalam kelab rakan sebaya itu bukan sahaja disertai oleh murid arus perdana, tapi disertai sendiri ataupun disertai juga oleh murid-murid pendidikan khas. Maksudnya dalam kelab rakan sebaya itu ada murid pendidikan khas dan murid arus perdana lah. Jadi di situ program inklusif secara tidak langsung berlaku di situ. Itu antara cadangan ataupun pelan tindakan yang telah dinyatakan dalam PPPM 2015 dan 2025. Dan yang terakhir, gelombang ketiga, iaitu 2021 dan 2025. Apa yang kita lihat di sini ialah apa yang dimasukkan di sini, menilai dan menyatukan inisiatif. Maksudnya pada gelombang ketiga ni dah tahap pihak pentadbiran ataupun pihak atasan yang membuat penilaian sama ada pendidikan inklusif ini berjalan secara baik ataupun tidak, memberi galakan ataupun memberi manfaat yang sangat baik, memberi faedah kepada murid-murid, ataupun masih lagi ada masalah ataupun masih lagi wujudnya isu-isu yang tidak diingini, isu-isu yang boleh memberi kesan yang buruk kepada dua-dua belah pihak. Misalnya memberi kesan buruk kepada guru-guru, murid-murid khas dan murid-murid yang harus perdana, ataupun adanya program inklusif ni meningkatkan lagi
pencapaian murid-murid pendidikan khas dan juga murid-murid normal. Dan seperti kita tahu, pendidikan inklusi ini memberi galakan lah ataupun memberi keseronokan kepada murid-murid khas kerana mereka rasa diri mereka setara, separa, setaraf dengan murid-murid lain. Secara tidak langsung mereka lebih bersemangat lah untuk ke sekolah. Jadi, tapi kita tak boleh nak tentukan. Jadi, dalam gelombang ketiga ni, nak menentukan sama ada masalah lagi ataupun tidak. Jika ada masalah, maksudnya ada pelan pembangunan pendidikan Malaysia yang baru yang akan dibentuk, digubal, dan ada pelan tindakan yang baru menyusul dan akan diperlu dilaksanakan, dan mungkin ada lagi gelombang yang akan, beberapa gelombang yang perlu dituruti lah, yang perlu diikut oleh guru-guru di Malaysia. Jadi inilah cadangan saya bagaimana nak menyelesaikan isu-isu ataupun isu pengasingan dan integrasi di bahagian pendidikan khas ni. Jadi rumusan kepada saya punya pembentangan pada hari ini, apa yang saya dapat ialah sebenarnya banyak isu yang telah berlaku, kebanyakannya banyaklah. Semasa saya menjalani praktikum, banyak isu yang telah berlaku di sekolah. Namun apa yang saya lebih tertumpu adalah isu pengasingan dan integrasi, sistem integrasi pendidikan murid berkumpulan khas inilah, di mana sangat ketara saya lihat guru-guru sangat memberi penekanan kepada pengasingan murid kerana takut murid-murid pendidikan khas ni mengganggu murid arus perdana, kawalan murid tak terkawal. Jadi mereka perlu membuat pengasingan murid itu secara terang-terangan. Namun secara tidak langsung memberi kesan yang buruk kepada murid pendidikan khas itu sendiri dan juga murid arus perdana yang macam saya nyata tadi itulah. Jadi dengan itu saja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.